Okay, first kali kita tengok daripada sini, daripada screen ni dulu, kita boleh nampak bottom dia kat mana. Kat sini on the left. So dekat bottom kita nak tahu nak draw kat mana, kat ujung ni ke, dekat badan ni ke, dekat jarum ni ke, tak tahu kan. So kita just klik line dekat sini, line chart ataupun alternate plus 3. Kita ambil line, kita draw horizontal line. So ini nama dia kita point 0. And then kita ambil vertical line, kita cari dekat stokastik kita cross 30. Okay, ini dia cross 30. So lepas cross 30, dekat mana graf ni, chart ni ada rejection. Rejection ni maksudnya dia akan ada satu peak inverted V atau dome macam ni. So itu ialah point 100 kita. Kita cari shape inverted V ataupun peak macam ni after cross up 30. Okay, ni H4. And then kita draw. Kita klik Fibo F, kita klik dekat line ni, kita drag, tarik kepada line bawah point 0. ok, so bila kita boleh nampak dekat sini Fibo kita 0 to 100. ok, 100. Now kita boleh nampak H4 sekarang ni dia sudah hit kita punya Fibo 423. Nampak dia dah hit. Kita boleh tukar kepada, nampak ngap, dia betul-betul ngap 1888.7 dekat sini. Maknanya H4 ni sudah completed by. Kita boleh lajak sikit selepas dia hit, pulang lah kan. Tapi untuk kita sell, kita nak ada cross down 70. ok, ni cross down 70 after dia hit 423. Every time dia cross 70, itu ialah kita punya new support. ok, mana kita tak nak dia break new support ni, tak nak dia break. Itu juga dia boleh kita jadikan sebagai entry point untuk buy sampailah dia complete 423. Nampak cross 70, cross 70, cross 70. So dekat sini kita boleh nampak dia ada lajak lebih sikit. Lajak lebih sikit ni kita boleh kita boleh tengok bila kita tengok lower time frame kenapa dia pergi kat situ. Tapi untuk case ni kita boleh tahu dia lajak and then dia masuk balik. Ini case ni kita tak panggil dia break sebab candle keluar and masuk balik tanpa ada satu candle stand alone outside support ni. So kita consider ini bukan break, itu sekadar test support. So untuk ambil buy entry kita, okay, kita buy apa, and kita continue to 423 hit damn. So 1-2 hari dia main dekat sini dalam, kita panggil ini ialah channel, horizontal channel je kat sini. Static dia main dekat dalam range support and resistance ni. Tam bang. Okay, sebab tu bila cross down 70 ataupun cross up 30, itu bukan signal untuk entry, itu sekadar kita boleh draw Fibo. Macam ni kita boleh draw Fibo dari sini, peak kat sini line ni, and then dia ada cross down kat sini ya. So kita akan ambil ini draw Fibo kita. And draw Fibo ni sebenarnya kita boleh nampak
dia tak pernah break pun 100 ni. Ini kita panggil false breakout. So elakkan lah, kalau tak ada clean breakout jangan masuk. Ini false breakout, sekadar nak test kita punya support and continue trend. Kita boleh draw, tapi kita tengok lah, dia tak break 100, dia break 0 instead. So dia nak sambung trend dia sampai ke 423. Okay, clear. Maknanya Fibo sell ni dah tak valid. Sebab apa tak valid? Sebab dia punya point 0 dah break. Point 0 break, kita SL. Kalau kita ada sell lah, itu sebagai SL point. Okay. And then sekarang ni kita sell sebab sudah pun hit 423. And nampak kita ada cross down lagi 70. Nampak dia punya line dia kat sini 1812 ni kita boleh jadikan sebagai support ataupun buy zone. So ini kalau dia nak turun, dia kena test yang ni and dia kena break yang ni, sebab dia adalah immediate support untuk current price. Current price peak kat sini, immediate support dia dekat sini. Sebab nampak sini ada bottom stop kat sini. Bottom kat sini support. So ini adalah support line dia. Bottom, ini support line. Bottom support. Ni bottom lagi support. So next support dekat sini ialah bawah tu lah. Kita draw. Okay, so kita boleh nampak support dia, support tak pernah break. So untuk candle H4 ni continue to go down, kita nak dia break 1812. Okay, clear sekarang ni. So macam mana kita nak tahu ini nak entry ni, kan? Dia cross down 70. Okay, cross down 70, cross down 70, tak semestinya dia boleh turun, kan? Macam ni lah, cross down 70, support, cross down. Ini adalah new support. Okay, new support. Tak garanti pun dia pecah. Kenapa kita sell? Sebab kita tengok lower time frame. Satu, sebab kita sell ialah dia dah complete buy. Maknanya bila dah complete buy, dia nak sell. Cuma kita nak tahu bila nak sell, kan? So kita tengok lower time frame H1. H1 ni kita boleh nampak, kita boleh nampak shape dia. Sini peak. So dekat price pula kat mana? Shape dia ini peak dia. And then kita nak higher price peak tapi lower stochastic peak. Okay, adakah benda yang kita nak tu sudah ada? Yes, kita boleh nampak higher price peak. So movement dia dari bawah ke atas, so menaik. And then dekat stochastic pula kita boleh nampak shape dia dekat price peak baru ni, kat sini dia punya direction ialah menurun. So ini adalah case yang kita panggil divergence. Higher price peak, lower stochastic peak. So maknanya dia bertentang arah. Price arah dia ke atas, stochastic arah dia ke bawah, peak dia tu. So ini kita panggil divergence. Bila ada divergence ni bro, kita anggap dia sebagai reversal pattern. Early detection of reversal pattern. So kita boleh tengok sampel lah. Sebelum itu kita boleh tengok benda yang sama. Bottom bawah sekali kat sini, and bottom, next bottom ialah higher. And tetapi price dia pula dekat sini, bottom dia kat sini
bottom dia lower. So kita boleh nampak point sini dengan point sini, lower price bottom, higher stochastic bottom. So direction dia tu lain. Kita nampak tak? Ini direction dia gini, manakala dekat sini direction dia macam ni, berlawanan lah kan. Ini arah ke bawah, arah ke atas. Itu dipanggil divergence. Sama juga yang ni, nampak? Arah dia ke atas, tapi stochastic pula arah dia berlawan ke bawah, divergence. So ini early detection yang kita nak entry lah sekejap lagi. Sebenarnya kita dah boleh entry sebab apa? Same step kita akan repeat. Top dia kat sini, kita akan draw satu line point 0. Okay, pilih sekejap. Okay, itu line 0. And then kat mana line? Cross 70. Okay, cross 70 kat sini. Sebab apa? Sebab dia ada divergence. Ni divergence kat sini. So kita nak draw cross down 70. Kita buat satu horizontal line. Okay, so kita dah ada point 0, kita ada point 100. And kita boleh klik draw Fibo. And kita point to point 100. Kita drag kepada point 0. Okay, nampak? 100 to 0. Now kita dah pun successfully draw kita punya Fibo cell. So Fibo cell kita nampak. So next target untuk kita ialah 161, which is 1847, 200 pips down lah. So next target ialah 1822. Ini aku just letak dulu ya. Sebab apa? Sebab itu adalah area support untuk H4. H4 pun ada 70 cross down. Tu aku pun letak kat situ. Okay, nampak? So kita siap dah draw H1. Okay, cul lah. Untuk M5 pula benda yang sama, kecuali cross down tu kita ambil 50, cross down 50. Nampak? Kita tak ambil cross down 70 or cross up 30. Okay, kita summarizekan balik step kita. First sekali kita nak kena ada divergence untuk kita dapatkan confirmation untuk kita kena ada divergence. Itu adalah reversal pattern. Once kita ada divergence, kita tengok dia punya cross down 70. Untuk case buy kita nak cross up 30, stochastic 30, 50, 70 ni stochastic punya value. Kita boleh nampak value 30, 50, 70. And Fibo ni pula macam ni sahaja. Kita boleh nampak H1 sudah cross down lah. Itu petanda yang baik, menandakan kita punya Fibo cell ni high chance nak break out 100 ni. And ni kita boleh tengok dekat M5 ada divergence ke tidak. Belum lagi. So dia belum ada divergence. So kita masih boleh hold kita punya sell. Kalau dah ada divergence dekat M5 ni, kita maybe nak collect dulu lah. Okay, itu saja untuk hari ini. Until next time, jangan lupa komen, tanya soalan dan request video seterusnya. Okay gang, thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel aku, Pak Lu. Bye bye.